Expo China ASEAN ke-20 di Nanning, China menyaksikan 107 syarikat Malaysia menyertai expo tersebut di bawah Peastaka Malaysia dikoordinasikan oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED). Antara industri yang dipromosikan Malaysia di expo tersebut termasuk perkhidmatan, makanan dan minuman, kesihatan dan kesejahteraan gaya hidup dan produk hijau. Dan sebelum kami mengakhiri sesi bersama saya di Niaga Awani, Nina Rozman, mari kita ikuti temu bual bersama wartawan Astro Awani Firdaus Azil yang menyingkap bagaimana MATRED berperanan memacu PMKS ke peringkat global. Silakan. Baik, terima kasih. Juga mungkin saya boleh berkongsikan bahawa saya masih berada di Nanning, China untuk mengikuti perjalanan China ASEAN Expo. Ada yang menyebut Car Expo, ada yang menyebut Chai Expo, tetapi apa pun ini adalah expo yang menghimpunkan SME terbesar di seluruh ASEAN, khususnya dari Malaysia. Tetapi kalau boleh saya juga nak menyebut tentang bagaimana petikan ucapan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan expo sebegini perlu dijadikan pemangkin untuk SME di Malaysia untuk bergerak mungkin lebih daripada rantau ASEAN, mungkin ke peringkat global dan sebagainya. Tetapi itu semua mungkin sukar dilakukan sekiranya tidak ada agensi yang bertanggungjawab memacu, membawa SME ini. Antaranya sudah pasti yang paling penting ialah MATRED. Jadi bersama dengan saya cukup berbesar hati. Terima kasih kerana bersama Astro Awani. Ini adalah Puan Syarimatun Mat Saleh yang merupakan Deputy Chief Executive Officer ataupun penolong ketua pegawai operasi MATRED, lebih mesra dikenali sebagai Puan Sherry. Terima kasih banyak Puan Sherry dan bersama Astro Awani. Pertamanya Puan, saya dah berada di sini sejak daripada Ahad. Saya tengok Pavilion Malaysia ni antara yang sering menerima kunjungan khususnya daripada masyarakat China, yang mana kita tahu Nanning saja ada penduduk dia ada 7.5 juta. Kalau keseluruhan Guangxi ada sekitar 15 juta kalau tak salah saya. MATRED, bagaimana MATRED setiap tahun, saban tahun mengikuti perjalanan membawa PKS bagaimana tahun ini? Okey. Pertamanya, terima kasih Astro Awani kerana menjemput saya untuk berceritakan sikit tentang penglibatan MATRED di China ASEAN Expo, Car Expo. So ini adalah tahun ke-20 Car Expo ditubuhkan dan kami juga telah melibatkan diri bersama-sama BMKS sejak 20 tahun dulu di Car Expo ini, pameran China ASEAN Expo di Nanning, China. So kita sememangnya memang sangat teruja untuk membantu semua PMKS untuk bergerak ke pesada dunia sebab seperti yang kita sedia maklum, market kita atau pasaran kita di Malaysia terlalu kecil, ada 33 juta penduduk sahaja. Dan sebenarnya masyarakat di China memang sangat mengutamakan produk-produk import sebab pada anggapan mereka produk import adalah lebih berkualiti daripada produk tempatan. Jadi sebab itu kami bawakan pada hari ini 107 syarikat SMEs dalam pameran China ASEAN. Bagaimana MATRED melihat pemilihan PKS, PMKS ini sebelum MATRED masa okey mereka yang ini ada potensi, yang ini tak ada potensi. Tetapi sudah pasti, dan juga kalau boleh saya nak tanyakan, F&B agak menerima sambutan hangat. Kenapa F&B ambil itu? Okey. Kita boleh lihat, saya akan ceritakan sikit dengan perjalanan seorang pengeksport, seorang SME yang baru berjinak-jinak dengan eksport, apa yang mereka perlu tahu dan bagaimana MATRED membantu mereka. Kalau kita lihat kat belakang ni, kita bermula dengan sama ada syarikat itu telah mengeksport atau sudahkah dia bersedia untuk ekspor. Apa yang dia perlu lakukan, dia perlu jalani our export readiness assessment tool supaya mereka akan tahu di mana gap ataupun kekurangan mereka. Dan kami sediakan training, export advisory training yang mana kami jalankan even semasa pandemik ya, kita jalankan secara virtual, secara maya. Dan kemudian kami ada juga MATRED Customized Program. Sebab ini kita mahu menggerakkan terutamanya PMKS, Bumi Putra, wanita dan belia untuk turut sama melibatkan diri dalam arena ekspor. Kemudian bila nak mengekspor ni perlu ada ilmu, perlu ada market intel.
Jadi bagaimana kita dapat market intel tu? Kita ada 49 pejabat di luar negara. Mereka semua akan memberi khidmat nasihat secara data-data, kepentingan pasaran dan apa challenges, apa regulation yang diperlukan sebelum masuk ke pasaran tersebut. Kita juga bekerjasama dengan banyak agensi. Sebagai contoh, kita ada SME Bank, kita ada selepas SME itu membesar, kita juga ada program yang kita panggil Mid-Tier Companies Development Program, syarikat pertengahan. Ini adalah SME yang telah besar sehingga 50 juta annual sales turnover. Dan memang ada yang kita bantu sejak, sebab Matrix dah 30 tahun. 30 tahun dulu dia adalah SME, baru mulai ekspor. Kemudian dia jadi mid-tier dan ada yang dah become large companies. Contoh like Top Glove, all those big companies, semuanya mula-mula berdaftar dengan Matrix sebagai Matrix member. Dan kemudian kita bawa dia akses ke market melalui program-program promosi seperti ini. Seperti di China ASEAN Expo, seperti di Dubai, seperti MIHAS. Kita baru je habis bicara MIHAS, Malaysia International Halal Showcase di Malaysia. Expo perdagangan terbesar halal di dunia. Kemudian dia boleh dapat financial assistance sebab kita sedia maklum bila nak pergi luar negara ada kos tambang kapal terbang, ada kos accommodation, ada kos pendaftaran untuk setiap pameran tu ada kos dia. Jadi sebahagian daripada kos tersebut boleh claim, boleh dituntut balik melalui MDG, Market Development Grant. Dan kalau syarikat tu betul-betul mikro kadang-kadang dia tak berupaya untuk mengeksport satu kontena. Tapi dia boleh mengeksport dalam jumlah yang kecil. Cara pertama melalui e-trade, e-commerce. Ini boleh berdagang contohnya on Alibaba platform. Kita ada mana-mana platform lah, Amazon, the whole world. Maknanya terbuka peluang tu untuk SME. Dan dengan cara itu kita juga selain daripada produk, kita juga promote services export fund. So selain daripada produk-produk makanan seperti yang tuan sebutkan tadi, kita juga promote services seperti education, seperti ICT, oil and gas, banyak lagi. So diorang juga boleh claim bawah services export fund. Kemudian bila dah melibatkan diri dalam program-program promosi, dah ada ilmu semua tu, dah dapat grant, di event macam ni lah dia dapat export sales dan kita boleh, dan kemudian terus menjadi export champion satu hari nanti. Itulah impian kami bagi semua PMKS. Jadi sekarang ni banyak dah PMS kita yang berjaya mencapai status ni? Okey, saya nak ceritakan yang syarikat yang berdaftar dengan Matrix ada hampir 12,000 dan 96% daripada mereka adalah SMEs. Our champions mostly from the mid-tier size companies. So yang mid-tier ni sangat kecil, about 2% sahaja daripada SME. So kita encourage, sebab itu daftarlah dengan Matrix, because bila you daftar, you dapat market intelligence, you dapat ilmu from training, you dapat all the financial assistance. So organisasi kami, I'm proud to share lah, saya berbangga nak ceritakan, kami mendapat pengiktirafan daripada International Trade Center. Maknanya semua agensi promosi ekspor di dunia ni, kita telah menang the first prize, dinobatkan Johan bagi best use of technology. Sebab pada tahun 2021 kita adakan MIHAS secara maya sepenuhnya. So dia acknowledge that semasa pandemik tu, semasa tahun tu, kita lah satu-satunya agensi yang telah berjaya membawa PMKS kita ke pasaran dunia melalui platform digital. So kita telah mengalahkan even Trade Promotion Organisation daripada Canada, daripada Austria. Kita sedia maklum ini adalah negara maju. Dan kita menang tempat pertama for best use of technology. So sebab itu kita galakkan, even macam kalau scale tu masih kecil, tapi you dah boleh mengeksport secara maya di atas talian seperti platform Alibaba, Amazon dan sebagainya lah yang saya ceritakan. Jadi ledakan teknologi itu membolehkan proses pendigitalan kita kongsikan. Malah Matrix sendiri, saya tengok ada website dia, ada Facebook dia, ada X dia yang dahulu dikenal sebagai Twitter, YouTube, LinkedIn dan juga Instagram.
Jadi kita faham bahawa Madrid ini memang tak boleh nak dipertikaikan lagi lah dia punya kebolehan dia, mendapat award dan sebagainya, bagaimana peranan dia memacu, tetapi masih ada yang perlu capai. Sebagai contoh, mid-tier ni baru 2%. Tetapi saya nak bercerita tentang China Expo ataupun Expo di sini. Kita memula lebih agresif menjadikan China ini sebagai rakan dagang dan sebagai 14 tahun berturut-turut di antara rakan dagang terbesar. Bagaimana Madrid melihat Expo seperti China Expo ini, terutama dalam konteks rantau Asia? Okey, sebab di Car Expo, di Car Expo, dia boleh ada yang sebut C Expo, Car Expo, sama je. Okey, It's okay. Even masyarakat sini pun kadang-kadang sebut C Expo, kadang-kadang sebut Car Expo. Okay. So di Car Expo ni kami dah bermula penglibatan kami sejak 2004. So tahun ni adalah tahun ke-20, memang kita ambil bahagian daripada awal. Bukan sahaja masyarakat di China, semua 10 negara-negara ASEAN diberikan peluang untuk membawa PMKS mereka, syarikat-syarikat mereka. Jadi selain daripada berurusan dengan syarikat China yang kita sudah sedia maklum berapa banyak yang demand daripada mereka, terdapat juga peluang untuk syarikat Malaysia ni berdagang dengan 9 negara ASEAN yang lain. Jadi itu adalah satu peluang yang kami kira sangat sangat besar lah peluang dia, yang mana dengan bimbingan Madrid. Jadi kita even dah guide kita dah guide bagaimana nak masuk negara pasaran yang luas seperti ini, apa guidelines dia. So kita pun boleh nampak pada tahun pertama kita participate dalam Car Expo 2004, hasil jualan adalah 61 juta. Okey, itu 2004. 2004. 61 juta. Kemudian pada tahun lepas, hasil jualan kita mencecah 750 juta. Daripada 64 juta dalam tempoh 19-20 tahun, 750 juta. itu pun sebab kalau tak pasal PKP, recovering dia lagi cepat. Kita rasa lebih tinggi. Dan macam kalau untuk makluman semua pendengar dan penonton, kita bekerjasama even dengan KOL, because di China ni dia sangat technology savvy, dia suka e-commerce, dia suka online, dia suka streaming. So kita bawa the best KOL. Apa tu KOL? Key opinion leader, influencer. Okay. Kalau di Malaysia kita panggil influencer. So influencer ni kalau dia promote produk tu, dia punya followers akan beli memang macam melonjak lah. Saya bagi contoh, Julis, salah satu syarikat memula SME di Melaka, kemudian dia telah menjadi syarikat mid-tier. Kami boleh anggap dia sebagai salah satu champion. Okey, mid-tier ni adalah antara 50 juta ke 500 juta. Ya, dia punya sales turnover. So syarikat Julis tu semasa Singles Day dia menjual berapa biskut dia dan dia dapat 6 juta dalam satu hari. Belum habis hari tu pun dia dah dapat jualan secara atas talian melalui platform di lokal lah. Dia dah dapat cecah dalam satu hari sales 6 juta. Bayangkan kalau 365 hari. So dan dia bermulanya dengan penglibatan di Car Expo sehingga dia ada pejabat sendiri, ada distributor yang sangat meluas. Itu satu contoh. So kalau syarikat seperti itu boleh jadi daripada PMKS yang kecil dan hingga menjadi global champion melalui program mid-tier kita lonjakkan lagi melalui program mid-tier tu, dia dapat pelbagai dorongan dan maklumat yang boleh apa strategi dia seterusnya. Mungkin dia boleh jadi listed dan sebagainya lah. So itu antara contoh-contoh. Satu lagi saya nak kongsi mengenai Henan. Dia mengeksport durian. Yang baru ni dia punya pengusaha dapat gelaran Datuk. Dan Henan ni mengeksport durian based produk lah daripada Musang King, dan dia telah berjaya ke pesada dunia. Madrid juga berkolaborasi dengan salah satu bank yang terbesar di China, CCB, China Construction Bank.
di mana mereka ni ada database of syarikat-syarikat pembeli. Okey. So kita berkolaborasi dengan dia. So CCB bantu kita untuk buat B2B meeting, business to business matchmaking, padanan perniagaan atas talian. Dan dia juga sekarang ni sedang usahakan untuk membolehkan QR Pay between bank CCB dengan Bank Malaysia supaya importers dan exporters tu boleh mudah buat transaction. Even saya percaya satu hari nanti even B2C pun, business to consumer. Okey. So itu memang satu peluang yang sangat baik. Okey, saya nak bercakap sikit tentang ekonomi madani. Yang mana ini adalah gagasan yang dikenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara terasnya ialah memperkasa sektor PMKS. Yang kerana kita tahu PKS itu menyumbang kepada sekitar 38% keluaran dalam negara kasar. Bagi saya itu agak besar. Tetapi sudah pasti sebagai enjin pertumbuhan ekonomi, Matrade sebagai antara agensi penyeraju, mungkin Matrade ada lagi cara-cara untuk mungkin mempertingkatkan lagi, memperkukuhkan lagi daya usaha. Okay. Salah satu program kita, sebab itu di Matrade ada bahagian yang dipanggil bahagian pembangunan pengeksport. Bahagian ni memang tertumpu untuk memperkasakan syarikat PMKS sebab kita sedar mungkin ada banyak syarikat di luar sana tapi mereka masih lagi baru sahaja berniaga di pasaran domestik. Jadi untuk kita lonjakkan mereka untuk ke pasaran dunia, ke pasaran antarabangsa, kita perlu banyak bimbingan, kita perlu tengok beberapa segmen dalam PMKS, contohnya seperti yang saya ceritakan, Bumi Putra, Wanita, Belia. Ini adalah segmen yang kami perlu perkasakan supaya mereka menjadi lebih kompetitif di pasaran dunia lah. Okey. Tetapi saya nak narrow down sedikit. Saya lihat bila saya pusing-pusing kat Chatbot ni, orang kata 70 to 80% adalah F&B. Okay. Adakah memang itu, orang kata adakah sebab ia adalah senang, friendly, consumer friendly sebab orang makan, minum semua kan. Bagaimana pula dengan sektor-sektor lain? Okey. Sektor F&B memang sangat penting untuk Car Expo sebab dia banyak tertumpu kepada segmen FMCG, fast moving consumer goods. Jadi dia punya fokus adalah lebih tertumpu lah kepada produk-produk F&B dan juga skincare, pharmaceutical. Sebenarnya our main export to China bukan makanan ya. Ekspor utama kita yang paling tinggi adalah sektor electrical electronics, yang mana ada juga dalam rantaian bekalan tersebut ada PMKS yang terlibat, tetapi mungkin bilangannya tak sebesar syarikat yang terlibat dalam produk makanan. So kita yang macam kedua adalah LNG, chemicals and chemical product. Kita ada banyak minyak dan sumber asli yang kita boleh ekspor, dan juga palm oil. Palm oil bagi minyak sawit, palm oil based product. Dia bukan saja minyak yang dimakan. Palm oil ni adalah ingredient atau bahan yang digunakan untuk buat sabun, buat deterjen, semua dan banyak kegunaan industri ya. So bagi produk sawit, China adalah pasaran kedua terbesar mereka selain daripada India. Dan kami rasa macam contohnya banyak mereka banyak tekanan daripada negara maju seperti Europe yang mengenakan pelbagai sekatan atau kempen anti sawit. Jadi saya bercakap dengan pihak MPOB, mereka nak besarkan lagi demand daripada China, dan kita differentiate ourselves. Kita bukan sahaja pengeluar sawit bukan sebab dia murah, tapi sebab dia premium, berkualiti, dan juga dia mendukung apa yang kita panggil SDG, Sustainability Development Goals, yang mana pihak UN ada 17 agenda bawah SDG, dan salah satunya adalah mengenai contohnya labor, buruh, supaya tak ada isu buruh paksa, supaya tak ada isu mengenai penerbangan pokok secara haram. Jadi sedangkan Malaysia tu kita punya ladang sawit
sebahagian besar dan memang ada pensijilan antarabangsa, dan di dalam Malaysia juga ada Malaysian certification, MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, yang mana pengusaha kecil pun boleh lesenkan atau didaftarkan supaya untuk membuktikan bahawa mereka ni bukan pengusaha peladang yang secara sembrono lah. Maknanya dia ada proses dan prosedur, ada traceability daripada farm, daripada ladang sehingga ke, kita akan panggil farm to fork, daripada ladang ke meja makan. Maknanya boleh trace dia punya tak ada pencemaran alam sekitar. Bersama saya adalah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pegawai Operasi pula. Minta maafkan saya Tak apa. daripada Puan Sherry yang banyak berkongsi dengan kita, memberi tips kepada SME di luar sana bahawa ada agensi seperti Matrix sebagai contoh, agensi peneraju yang bersedia untuk membawa anda ke peringkat global, ASEAN, global dan sebagainya, tetapi dengan syarat SME itu harus lebih ada berdaya saing, ada aspirasi. Jadi buat masa ini kita berhenti rehat dahulu. Saya akan cuba mencari SME di luar sana yang berpeluang mengikuti CHA Expo ini ataupun KA Expo 2023 ini. Kita berehat dahulu.